Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi kita berjumpa lagi dalam sesi perbincangan untuk bab 5, subjek biologi bagi tingkatan 4 ya. Tajuk adalah metabolisme dan enzim. Jadi apakah itu metabolisme? Metabolisme ialah tindak balas kimia yang berlaku dalam organisme hidup. Dan proses metabolisme ialah proses yang melibatkan penukaran makanan ataupun tenaga dalam bentuk ATP dan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Ada dua jenis metabolisme, iaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Tindak balas ini membebaskan haba. Contoh tindak balas ini adalah penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Berikut adalah contoh tindak balas katabolisme di mana substrat iaitu A ditukar kepada produk iaitu B dan C. Proses anabolisme pula adalah proses sintesis molekul kompleks daripada molekul yang ringkas. Dan tindak balas ini menggunakan atau menyerap tenaga. Contohnya penghasilan glukosa semasa fotosintesis, penghasilan kanji, dan pembentukan glikogen dalam hati. Okey, biasanya tindak balas anabolisme ini adalah melibatkan struktur yang ringkas, gabungan struktur yang ringkas untuk membentuk struktur yang kompleks. Baik, itu adalah metabolisme. Sekarang kita akan pergi kepada enzim. Enzim adalah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein dan dihasilkan oleh sel organisma hidup. Tetapi bukan semua enzim disintesis daripada protein. Jadi perlu diingat di sini, enzim hanya dihasilkan oleh sel hidup ya. Tindak balas yang diperlukan untuk tindakan enzim dikenali sebagai substrat dan substrat bergabung dengan enzim pada tapak spesifik yang dikenali sebagai tapak aktif. Dan proses ini membentuk kompleks enzim substrat. Ini adalah contohnya kompleks enzim substrat di mana substrat adalah komponen yang berwarna hijau manakala enzim adalah komponen yang berwarna kuning. Dan kita dapati kompleks enzim substrat ini saling melengkapi dan bentuknya adalah spesial. Penamaan enzim adalah biasanya penambahan huruf ASE kepada nama substrat. Contohnya enzim bagi mencernakan laktosa ialah lactase. Okey. Sifat-sifat umum enzim bertindak dengan pantas. Enzim yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh digunakan semula, dan enzim kekal tidak berubah selepas tindak balas, dan tindakan enzim adalah spesifik di mana hanya substrat yang mempunyai bentuk saling melengkapi dengan tapak enzim boleh bergabung. Sifat-sifat umum enzim. Kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas yang berbalik. Walau bagaimanapun, aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Dan setengah enzim juga memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Dalam kata lain, enzim ialah mungkin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Ada dua jenis enzim utama,
Yang pertama adalah enzim intrasel, yang dimana enzim yang disintesis di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri. Contohnya enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glikolisis semasa respirasi sel. Manakala enzim ekstrasel pula ialah enzim yang dirembes keluar dari sel. Contohnya enzim tripsin yang dihasilkan oleh sel pankreas dan dirembeskan ke dalam duodenum untuk mencernakan polipeptida. So, ingat di sini, bukan semua nama enzim berakhir dengan huruf ASE. Kebanyakan enzim juga berakhir dengan huruf IN, yaitu melambangkan ia adalah sejenis protein. Jadi ini adalah satu contoh penghasilan enzim ekstrasel. Kita boleh nampak di sini. Di sini adalah ribosom. Selepas itu dia pergi kepada lumen, jalinan endoplasma kasar. Nombor 2. Dan kemudian dibawa ke vesikel angkutan daripada jalinan endoplasma kasar ke jasad Golgi, dan seterusnya jasad Golgi membawa hasil enzim melalui vesikel rembesan dan dirembeskan keluar. So, apa yang Anda perlu faham ialah, seperti yang kita sudah belajar dalam bab 2, ribosom merupakan tapak penghasilan enzim. Struktur yang berwarna biru, bulatan biru ini adalah ribosom, ya. Jadi protein disintesiskan dalam ribosom dan memasuki jalinan endoplasma kasar. So, apabila sampai ke hujung jalinan endoplasma kasar, dia akan menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan, di mana protein yang disintesiskan itu dibawa ke jasad Golgi melalui vesikel angkutan. So, dalam jasad Golgi, protein yang telah disintesis dan dibawa itu akan diubah suai dan bercantum dan membentuk hasil, dan hasilnya enzim ataupun hasil itu dibawa melalui vesikel angkutan ke membran plasma, dan dari membran plasma dia seperti yang telah dijelaskan pada slide awal tadi. Mekanisme tindak balas enzim adalah akan membentuk kompleks enzim dan substrat, di mana enzim akan bergabung dengan substrat pada tapak aktif. Jadi, mekanisme ini dikenali sebagai hipotesis mangga dan kunci, di mana substrat adalah kunci dan enzim adalah mangga. Jadi, apabila enzim telah bertindak balas ke atas substrat, maka produk akan terhasil. Jadi, para pelajar perlu tahu, untuk satu tindak balas berlaku, sistem itu perlu mendapat tenaga, pengaktifan sebelum tindak balas boleh berlaku. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk membolehkan sesuatu tindak balas berlaku. Jadi, dengan kehadiran enzim, tenaga pengaktifan bagi sesuatu sistem atau tindak balas itu akan berkurangan. Jadi, kita boleh tahu bahawa enzim juga mengurangkan tenaga pengaktifannya. Dengan cara itu, tindak balas boleh dipercepat. Mekanisme tindak balas enzim dan perubahan faktor. Jadi, faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim adalah suhu, pH, kepekatan enzim, dan kepekatan substrat. Kita akan mengkaji kesan suhu, ya. Pada suhu yang rendah, tenaga kinetik di antara enzim dan substrat adalah rendah. Oleh sebab itu, perlanggaran berkesan juga adalah rendah, ya. Kadar perlanggaran berkesan adalah rendah. Tetapi apabila suhu meningkat, kadar pelanggaran berkesan meningkat juga, dan akhirnya ini akan meningkatkan kadar tindak balas.
sehinggalah kepada satu suhu optimum di mana kadar pelanggaran adalah maksimum. Baik, tetapi sekiranya suhu itu melebihi suhu optimum, kadar tindak balas pula akan menjadi perlahan. Ini kerana enzim adalah ternyah asli pada suhu yang tinggi dan akhirnya ikatan antara enzim terputus. Baik, enzim juga bertindak balas pada pH yang berbeza. Jadi setiap enzim mempunyai pH yang optimum. Okey, contohnya pH optimum untuk pepsin adalah 2. Pepsin adalah enzim dalam perut. Amylase liur di mulut adalah lebih kurang 6.9 dan pH optimum untuk tripsin adalah 8.5. Jadi semua enzim ini adalah berbeza, okey, dari segi pH optimum. Okey, ini kerana perubahan nilai pH mengubah cas ataupun ion hidrogen pada tapak enzim dan permukaan substrat. Ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Namun, apabila pH persekitaran kembali ke tahap optimum, cas pada tahap aktif dipulihkan. Walau bagaimanapun, perubahan nilai pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia struktur dan mengubah tapak aktif enzim. Dan apabila ini berlaku, enzim dikatakan ternyah asli. Seterusnya, kesan kepekatan substrat. Kesan kepekatan substrat. Baik, sekiranya kepekatan enzim ditetapkan, maka kepekatan dan kepekatan substrat ditambah, tindak balas yang dikawal oleh enzim akan meningkat, okey, sehingga satu tahap maksimum, okey, kerana semua enzim itu telah berjaya bergabung dengan substrat. Jadi penambahan substrat tidak akan meningkatkan kadar tindak balas lagi, kerana dikatakan enzim telah berjaya, okey, membentuk kompleks enzim substrat dengan semua substrat yang ada. Jadi dalam situasi ini, kepekatan enzim dikatakan menjadi faktor pengehat. Ini kerana enzim telah tepuk dengan substrat dan tidak dapat lagi bergabung dengan substrat yang ditambah. Demikian juga dengan kesan kepekatan enzim jika kita mengehatkan kepekatan substrat. Kita tidak, kita set kepekatan substrat pada satu nilai tertentu. Penambahan enzim akan meningkatkan kadar tindak balas sehingga satu tahap di mana penambahan enzim tidak lagi meningkatkan tindak balas. Di situ kita akan dapati tahap kadar tindak balas adalah maksimum kerana semua substrat telah bergabung dengan enzim. Semua substrat telah bergabung dengan enzim. Jadi dalam situasi ini, kepekatan substrat menjadi faktor pengehat. Dan jikalau kita ingin meningkatkan kadar tindak balas, kita haruslah meningkatkan kepekatan substrat. Baik, ada banyak aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Jadi, contohnya teknologi e-mobilisasi enzim di mana kita setkan kedudukan molekul enzim pada satu permukaan dan hanya substrat yang bergabung dengannya. Okey. Ini adalah aplikasi enzim dalam kehidupan harian, contohnya enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan. Enzim laktase menghasilkan susu bebas laktosa, enzim pektinase dan selulase dalam penghasilan jus dan jam, enzim amylase, lipase, protease dan selulase dalam pembuatan deterjen ataupun sabun cuci kain, enzim tripsin mengeluarkan bulu daripada kulit haiwan untuk produk kulit, dan enzim protease untuk mengasingkan kulit ikan.
Kerana kita tahu kulit ikan adalah dibentuk daripada protein dan lipid. Jadi, protease akan bertindak di antara kulit dan di antara otot ikan. Jadi terima kasih kepada adik Florence dari kelas 4 Harvard SMK-AA kerana telah berjaya menyiapkan slide ini. Baik, terima kasih di atas perhatian anda semua, dan jika perbincangan atau penerangan ini membantu anda, sila like, share dan subscribe. Okey, selamat maju jaya dan have a nice day.